Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afham Suhaimi 060798 daripada kumpulan 4 akan membentangkan proposal yang bertajuk aplikasi maqasid syariah dalam pembelian emas secara atas talian. Jadi, untuk bab pengenalan latar belakang kajian, mari kita lihat pada zaman kini emas menjadi satu aset yang penting yang perlu dimiliki oleh setiap orang Islam kerana di sana ada ibadah yang memerlukan menggunakan harta seperti zakat dan haji. Oleh itu, pembelian emas amatlah digalakkan dalam Islam. Mengikut peredaran zaman kini, kebanyakan transaksi telah dilakukan hanya di atas talian. Pembelian emas secara bersemuka ketika zaman pandemik COVID ini hanya telah mendedahkan manusia kepada risiko penyebaran penyakit. Kini, pembelian emas boleh dilakukan di atas talian. Namun timbul beberapa persoalan tentang pembelian ini di sisi syarak. Maka pembelian emas secara atas talian memerlukan satu kajian untuk menerangkan hukum-hukumnya. Jadi, maqasid syariah merupakan satu aspek penting dalam penentuan sesuatu hukum. Maka pembelian emas secara atas talian juga dilihat di bawah mata kaca maqasidus syariah. Pengkaji mula meneliti tentang berkaitan maqasidus syariah serta pembelian emas. Maka terhasillah satu kajian yang bertajuk aplikasi maqasidus syariah dalam pembelian emas secara atas talian. Slide yang seterusnya, penyataan masalah. Isu yang pertama adalah isu berkaitan dengan kaedah pembelian emas mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana masih lagi ramai di kalangan masyarakat kita yang tidak mengetahui kaedah yang sebenar yang menepati syarak untuk membuat pembelian emas ini. Jadi, yang kedua, isu yang berkaitan dengan hukum pembelian emas mengikut syarak itu sendiri. Terdapat sebahagian daripada masyarakat dalam kalangan Islam yang tidak menitik beratkan maqasid syariah dalam membuat urusan pembelian emas secara dalam talian. Jadi yang ketiga adalah isu berkenaan hukum hakam berkait dengan pembelian emas dan penyimpanannya. Masih wujud ramai golongan yang masih tidak mendapat pendedahan dan pengetahuan berkaitan hukum-hukum berkaitan dengan pembelian dan penyimpanan emas secara dalam talian. Wallahu a'lam daripada saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Irfan Aizat bin Yusuf, nombor matrik 060939. Okey, seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Ada 4 objektif utama yang tertumpu kepada tajuk kajian ini. Yang pertama, mengenal pasti tahap pemahaman kaki tangan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA mengenai hukum asal pembelian emas. Yang kedua, mengenal pasti tahap pemahaman kaki tangan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA mengenai hukum asal pelaburan emas. Yang ketiga, meneliti tahap pengetahuan kaki tangan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA mengenai hukum-hukum berkaitan dengan penyimpanan emas. Dan yang akhir sekali, yang keempat, meneliti tahap kesedaran kaki tangan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA berkaitan urusan pembelian dan pelaburan emas secara dalam talian berdasarkan maqasid syariah. Okey, seterusnya persoalan kajian. Yang pertama, apakah tahap pemahaman kaki tangan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA mengenai hukum asal pembelian emas? Yang kedua, apakah tahap pemahaman kaki tangan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA mengenai hukum asal pelaburan emas? Yang ketiga, apakah tahap pengetahuan kaki tangan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA mengenai hukum-hukum berkaitan dengan penyimpanan emas? Dan yang akhir sekali, yang keempat, apakah tahap kesedaran kaki tangan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA berkaitan urusan pembelian dan pelaburan emas secara dalam talian berdasarkan maqasid syariah? Okey, seterusnya kita pergi kepada kerangka konseptual kajian. Okey, daripada kerangka ni kita dapat memahami bahawa aplikasi maqasid syariah dalam pembelian emas secara dalam talian memerlukan satu gambaran yang jelas bagaimana proses pembelian emas secara dalam talian, yang mana dalam menggambarkan pembelian emas secara dalam talian memerlukan kepada kefahaman yang tepat tentang pembelian emas dan pembelian secara dalam talian berdasarkan rukun, syarat dan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Zaim bin Muhammad Rusli, nombor bateri 060937. Maka seterusnya kita pergi kepada bab 2 iaitu tinjauan literatur. Dalam bab 2 ini kami telah membuat beberapa definisi, antaranya ialah definisi emas. Definisi emas. Emas adalah satu unsur logam bernombor atom 79 menggunakan simbol Au. Nama emas adalah dari bahasa Inggeris, nama yang bermaksud warna kuning, manakala simbolnya pula dari huruf Latin aurum yang bermaksud subuh berkilat. Seterusnya, definisi riba. Dalam bahasa Arab, perkataan riba membawa maksud lebih ataupun bertambah. Ia juga boleh didefinisikan sebagai segala bentuk tekanan yang berlaku melibatkan urusan jual beli ataupun pinjaman. Kemudian, mengikut hukum syarak,
riba membawa pengertian akad yang terjadi dengan pertukaran barangan yang tertentu, dan riba merupakan bayaran kembali terhadap sesuatu pinjaman yang dibayar secara lebihan yang diperolehi oleh peminjam. Bayaran itu dilakukan melalui pertukaran barangan ataupun sejenis mata wang yang serupa seperti gandum, beras dan sebagainya. Tindakan jual beli atau pertukaran barangan terhadap bahan-bahan itu kalau sama jenisnya. Seterusnya, definisi maqasid syariah. Secara umum, maqasid syariah seperti yang diterangkan oleh ulama usul fiqh, ianya merupakan makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi menjamin kemaslahatan umat manusia. Maqasid syariah juga mempunyai kepentingan tersendiri dalam mengukur dan mempertimbangkan sesuatu perkara demi menjamin kemaslahatan dan menolak keburukan. Pertimbangan yang menjadi kayu pengukur ini mestinya berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi asas bagi memastikan ianya berada di dalam kerangka syariat. Untuk slide seterusnya ialah definisi membeli secara dalam talian. Membeli belah dalam talian atau pembelian dalam talian ialah proses pengguna lakukan untuk memberi produk atau perkhidmatan dalam internet. Kedai dalam talian ataupun dipanggil kedai sesawan atau kedai maya, kesemuanya adalah cara pembelian dalam talian kepada peruncit dan pusat membeli belah, dan ianya merupakan pusat membeli belah. Seterusnya, definisi yang terakhir daripada saya, definisi jual beli emas. Definisi jual beli dari segi bahasa ialah penukaran sesuatu dengan sesuatu. Dari segi istilah pula ialah jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atau penukaran hak milik harta dengan harga antara pembeli dengan penjual dengan cara-cara yang tertentu mengikut garis panduan syarak. Manakala emas pula merupakan salah satu daripada barangan ribawi yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu barangan yang tidak boleh ditukar dengan barangan dari jenis yang sama secara berlebihan. Jadi setakat itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Sulaiman bin Zaidi, nombor matrik 059161. Jadi insyaAllah saya akan sambung pembentangan berkaitan dengan syarat sah pembelian emas secara dalam talian. Terdapat 6 barang ribawi yang disepakati oleh ulama. Yang pertama ialah emas, perak, tamar, gandum, barli dan garam. Yang kedua, 2 syarat bagi menjadikan jual beli tersebut sah di sisi syarak serta bebas daripada sebarang unsur riba ialah yang pertama, mestilah berlaku secara tunai, iaitu tiada sebarang tempoh ditetapkan bagi penyerahan di antara 2 barangan yang ditukar walaupun dalam tempoh yang singkat. Yang kedua, penyerahan barangan tersebut mestilah berlaku di tempat mementerai akad. Seterusnya ialah antara syarat sah jual beli emas menurut Muzakarah Fatwa Jakim terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama taqabuh. Taqabuh bermakna penyerahan. Hendaklah berlaku terhadap kedua-dua item jual beli, iaitu harga dan juga barang belian emas, dan ia hendaklah terlaksana sebelum kedua-dua pihak berpisah daripada majlis akad tersebut. Yang kedua, secara lani, iaitu transaksi jual beli emas hendaklah berlaku secara lani dan tidak boleh dimasuki sebarang unsur penangguhan sama ada dalam penyerahan harga atau dalam penyerahan emas. Selain itu, antara aplikasi maqasid syariah dalam pembelian emas secara atas talian ialah keharusan pembelian emas secara atas talian telah menepati maqasid syariah dalam bahagian daruriyat dalam 5 elemen di dalamnya, iaitu yang pertama dapat menjaga agama, yang kedua dapat menjaga nyawa, yang ketiga akal, keturunan dan harta benda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Amar Akmal bin Ismail, nombor matrik 060878. Baik, sekarang tibalah masanya kita ke bab yang seterusnya, iaitu bab 3, metodologi kajian. Baik, yang pertama ialah reka bentuk kajian. Jadinya kajian kami ni dijalankan menggunakan bentuk kajian kuantitatif, yang mana kaedah tinjauan berbentuk deskriptif. Dengan maksud kami ingin cuba untuk meneroka masalah penyidikan kami ni pada tahap yang lebih mendalam. Jadi kaedah yang kami gunakan untuk mendapatkan maklumat ialah dengan mengedarkan borang soal selidik di kalangan kaki tangan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA untuk mendapatkan persepsi dan pemahaman mereka terhadap aplikasi maqasid syariah dalam pembelian emas secara dalam talian. Seterusnya untuk populasi dan sampel pula, dalam kajian ini kami lebih memfokuskan populasi
kepada kaki tangan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam di UNIZA, yang mana kami dapati terdapat seramai 130 orang. Jadi jumlah 130 orang ni adalah sahih menurut sumber yang kami peroleh daripada portal staf UNIZA tu sendiri. Okay, manakala bagi sampel kajian pula, kami hanya ambil seramai 97 orang kaki tangan yang berpengalaman dan mempunyai pengetahuan berkaitan isu pembelian emas. Baik, kita teruskan lagi kepada teknik pensampelan. Jadi pemilihan sampel kajian adalah dengan menggunakan teknik pensampelan secara rawak mudah, atau juga kita sebutnya sebagai simple random sampling. Jadi dalam menjalankan kajian ini, kami memilih sampel kajian secara rawak dengan syarat responden tersebut mestilah orang yang berpengetahuan luas berkaitan isu yang kami bawakan ini, tanpa mengira jenis jantina, umur dan latar belakang responden tersebut. Dan akhir sekali, untuk instrumen kajian pula, kami telah menggunakan borang soalan selidik yang mana di awal penyertaan mengandungi soalan berkaitan latar belakang responden. Contohnya macam jenis jantina, umur, tahap pendidikan serta pekerjaan. Jadinya borang soalan selidik ini terdiri daripada dua bahagian. Dan untuk bahagian yang pertama, kami lebih memfokuskan berkaitan tahap kefahaman kaki tangan FKI ini terhadap hukum hakam pembelian emas secara dalam talian. Dan untuk bahagian yang kedua pula, kami memfokuskan pula berkaitan tahap kesedaran kaki tangan FKI ini terhadap aplikasi makosir syariah dalam pembelian emas secara dalam talian. Jadi setakat itu saja penerangan kami berkaitan kajian yang kami ingin jalankan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.